السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita dapat dengan izin dan juga pertolongan daripada Allah menyambung bacaan kitab kita Al-Adabul Mufrad, bab ke-73, bab fadli man ya'ulu yatima, bab pada menyatakan tentang kelebihan man, sesiapa yang ya'ulu, menjaga atau memelihara, yatiman, anak yatim. Bab kelebihan menjaga anak yatim. Kemudian dia bawa hadis 131, muka surat 148, daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu hadis yang pertama dalam bab kelebihan memelihara atau menjaga anak yatim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasum an-nahar wa yaqumu al-lail. Hadis rawahul Bukhari. Apakah maksudnya? Orang yang berusaha membantu al-armalah, para janda. Al-armalah ni wanita yang man la zawj, wanita yang tidak mempunyai suami. Wanita yang tidak mempunyai suami. Ada khilaf di kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh. Armalah ni, man la zawj ni, sesiapa yang tak ada isteri ni, kita boleh faham juga satu yang berkahwin bercerai. Yang ni janda lah. Kematian ke, berpisah ke, dia kategori janda. Ada juga yang faham wanita yang tidak bersuami ni juga boleh difahami dengan wanita yang memang tak berkahwin tapi dia tak ada suami. Ada yang ada suami, kemudian suami dia mati atau dia berpisah, kan? Tak ada pasangan lah. Juga kita boleh faham armalah ni memang dia tak ada suami, dia tak pernah bersuami. Jadi ini kelebihan orang yang membantu al-armalah, para janda. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi dalam hadis ini dia sebut dua golongan, al-armalah dan al-masakin. Orang-orang yang digelar sebagai janda dan juga orang-orang yang digelar sebagai al-masakin, orang miskin. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ataupun orang yang berpuasa pada siang hari, yang banyak berpuasa sunat, ataupun orang yang bangun di tengah malam, yakni banyak melakukan qiyamul lail ataupun tahajud. Pahalanya macam tu. Macam orang yang pergi berjuang di jalan Allah, atau orang yang puasa di siang hari,
ataupun orang yang banyak bangun salat di tengah malam. Ini kelebihan orang yang menjaga al-armalah dan juga al-masakin. Mungkin hadis ni al-armalah tu dia merujuk kepada ibu tunggal. Jadi bila kita jaga ibu tunggal, kita membantu, membela, memenuhi keperluan ibu tunggal, maka secara tidak langsung kita juga membantu anak yatim. Sebab bila kita kata armalah ni janda, artinya dia kehilangan suami. Kehilangan suami. Suami dia tak ada, mati. Dan kalau kita tengok anak yatim ialah anak yang kehilangan bapa. Kalau anak tu kehilangan mak, dia tak dikira sebagai anak yatim. Jadi sebelum kita nak bahas hadis ni dan kita nak terangkan apa maksud hadis ni, kita tengok dahulu siapa anak yatim. Sebab lepas ni tajuk-tajuk kita ni dia berhubung dengan kelebihan anak yatim. Bela anak yatim, bagi makan anak yatim, urus harta anak yatim, merawat anak yatim. Banyak hadis-hadis yang kita akan lalui berhubung anak yatim. Pertama, kita kena kenal siapa anak yatim. Okey. Anak yatim ialah anak yang kehilangan bapa. Anak yang kehilangan bapa. Okey, kehilangan bapa. Ini menurut syarak, bukan menurut definisi anak yatim dalam sudut undang-undang ke peraturan ke. Ni dari sudut syarak untuk digelar seseorang itu anak yatim, untuk melayakkan dia menerima hukum hakam, peruntukan dan sebagainya yang berhubung dengan anak yatim. Kita kena kenal siapa anak yatim. Anak yatim ni anak yang kematian bapa. Pasal itu ibu dia tu digelar sebagai ibu tunggal, janda dan sebagainya. Yang mana anak itu mestilah belum mencapai umur baligh. Yang ni 60 tahun pun duk anak yatim lagi. Kalut kita. Masjid bulan-bulan puasa ni dia nak bagi duit anak yatim, mai duk beratuk. Dia kata saya anak yatim. Pasal apa? Pak saya tak ada. Pasal tu dia punya ta'rif dia tu lengkap. Pak tak ada, mati dan belum mencapai umur baligh. Berdasarkan kepada satu riwayat daripada Abu Dawud, la yutma ba'da ihtilam, tidak dikatakan sebagai yatim setelah ihtilam, yakni setelah dia mencapai usia baligh. Sebab itu kalaulah seseorang itu telah mencapai usia baligh, dia dah baligh ihtilam, walaupun kematian bapa, maka dia tidak termasuk di dalam makna anak yatim. Nampak? Jelas kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi menyatakan bahawa anak yatim kehilangan seorang bapa dan dia belum mencapai umur baligh. Sekiranya dia kehilangan bapa dan umurnya mencecah, maksudnya dia dah baligh, mungkin 15, 18, dia dah baligh, maka dia tidak lagi diistilahkan sebagai anak yatim. Nampak? Okey. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita pergi kepada huraian hadis ni. Okey?
Hadis ini menunjukkan kelebihan seseorang yang berbuat baik kepada armalah, janda, orang miskin dan anak yatim. Sebab anak yatim ni dia duduk di bawah janda tadi. Okey? Jadi An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi dia kata armalah boleh difahami seseorang yang tidak memiliki suami. Armalah tu maksud orang tak ada laki. Sama ada dia sudah menikah ataupun belum. Itu yang saya kata tadi ni. Dia tak ada suami. Tak ada suami ni boleh jadi dua. Memang dia tak pernah berkahwin, tak pernah bersuami daripada awal, ataupun orang yang bersuami kemudian suami dia itu ceraikan dia atau suami dia tu mati. Kan? Okey. Ada juga pandangan yang menyebut bahawa armalah tadi ni adalah orang yang kehilangan nafkah disebabkan oleh kehilangan suami. Jadi maksud armalah ni satu orang isteri yang telah hilang punca pendapatan. Suami dia yang tanggung dia. Kerana dalam Islam tuan-tuan, asal kepada memberikan nafkah ni, yang kena bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, bagi perubatan, apa semua ni suami. Suami itu yang kena tanggung. Nak beli beras duit suami, nak beli baju duit suami, nak bayar rumah duit suami, segalanya daripada wang suami. Suami yang kena jaga, kena bela. Tanggungjawab dia. Bukan isteri. Dari sudut hukum syarak. Kan? Nampak? Dia yang kena sediakan keperluan-keperluan asas tu. Jadi tak betul lah mana-mana orang yang dia hidup dengan ditanggung oleh isteri dia. Tapi kalau katalah isteri dia kata, tak apa, dia kerja, tak payah beli baju bagi kat dia, tak payah beli makan bagi kat dia, dia boleh tanggung, tak apalah. Tapi asalnya suami, kan? Okey. Tapi tiba-tiba suami dia mati. Hilang tempat dia bergantung. Pasal tu anak yatim ni kalau mak mati tak ada masalah lah. Sebab memang pak yang tanggung. Kan? Pak yang tanggung. Okey. Jadi hadis ni kata Imam Nawawi dan juga selain daripada beliau, seseorang yang tidak berpeluang untuk berjuang di jalan Allah. Macam kita tak ada peluang untuk berjuang, kan? Tak ada ruang untuk berjuang. Kerana berjuang atau berjihad ni hanyalah bersama pemerintah. Itu bersama dengan pemerintah. Bukan boleh berjuang pergi berjihad tak ketahuan hala yang lain tu tak ada. Kemudian dia kata lagi, orang yang tidak mampu berpeluang untuk bangun salat malam, orang yang tidak mampu atau tidak berpeluang untuk berpuasa sunat. Jadi orang yang tak ada peluang tersebut, kalaulah dia memberikan bantuan, memenuhi keperluan, memberikan perbelanjaan kepada para janda, maka dia akan bangkit bersama dengan orang-orang yang banyak. Macam tadi dah. Jadi bila di akhirat esok ni, dia akan duduk dengan golongan orang-orang yang mati syahid, golongan orang-orang yang banyak berpuasa, golongan orang yang banyak salat. Jadi kedudukan dia sama level, sama taraf. Dia duduk dalam grup tu. Walaupun dia bukan daripada kalangan mereka tu. Dia mungkin tak rajin sembahyang. Sembahyang sunat lah. Dia tak rajin puasa. Tapi dia setara dengan mereka. Kenapa? Kerana dia ada bahagian yang dia buat, iaitu membantu para janda, anak yatim dan ibu tunggal. Apa dia ni? Orang miskin. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kan? Maksudnya pahala dia besar lah. Sebab orang yang salat malam, puasa ni orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dianggap sebagai al-muqarrabun.
yang dekat dengan Allah, al-abrar. Tapi kita mungkin tak ada peluang tu, tapi kita ada keuangan, ada duit, ada harta. Jadi kita cari ibu-ibu tunggal yang ada anak-anak yatim ni. Maksud as-sa'i ni orang yang bekerja. Dan asalnya orang yang bekerja ni dia nak tanggung diri dia lah. Tapi dalam kes ni dia bekerja, dia ada keuangan, dia pergi bantu orang lain. Siapa dia yang dia bantu tu? Dia bantu para janda, anak yatim, ibu tunggal, orang miskin. Daripada duit dia tu, dia pergi bantu mereka tu. Jadi dia dapat pahala yang besar. Okey, tuan-tuan hadirin mukminin. Apa lagi yang boleh kita belajar daripada hadis ni? Hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita. Apa dia? Iaitu kelebihan, keutamaan orang-orang yang melakukan amalan yang berhubung dengan manusia. Dia panggil muta'addi. Kita ada dua amalan dalam hidup kita. Satu yang bersifat peribadi, yang tak berhubung dengan orang. Maksudnya amalan tu tidak memberi kebaikan, manfaat kepada orang lain lah. Macam apa? Baca Quran. Itu amalan kita. Tak ada orang lain mendapat kebaikan daripada bacaan kita. Puasa, sembahyang sunat. Yang ni dia panggil amalan peribadi kita. Amalan tu untuk kita. Orang lain tak ada manfaat lah. Kan? Okey. Cuma tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada dalil-dalil yang ada, yang hebatnya, yang besarnya, yang muta'addi, yang dia ada kait dengan orang. Macam ni lah. Kalau kita pergi beli makan kita, itu diri kita saja. Yang ni kita pergi bagi orang lain makan. Yang tu dia panggil yang ada kaitan dengan orang tu. Antaranya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, nampak? Ni dalil-dalil yang menunjukkan amalan yang berkait dengan orang ni. Tuan-tuan kena buat amalan yang berkait dengan orang. Bukan semata-mata amalan diri sendiri je. Okey, antaranya satu. Apa dia? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, manusia sesungguhnya di dalam kerugian. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Okey? Kita rajin duk baca Al-Asr. Al-Asr ni diterjemahkan sebagai masa. Sebagai masa. Ada ulama kata asr ni, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia juga digunakan untuk jus. Asir. Jus. Burtukal. Jus. Orange jus. Apa dia lagi? Jus apa? Jus apple. Tufah. Kan? Jadi, apa kaitan masa dengan jus ni? Jus ni kena perah. Buah tu nak dapat dia punya jus tu, nak nikmat dia punya jus tu kena perah. Oren tu kita kena perah, blend dia, baru kita dapat ayak dia. Tebu, samalah. Tembikai. Nak jadi jus tu, asir tu, kita kena perah. Baru kita dapat dia punya kebaikan. Ada tak persamaan dia dengan masa? Kata ulama, masa ni kita kena guna perah dia. Guna betul-betul, baru nak dapat dia punya manfaat. Macam jus. Dia ada kaitan tu, sebutan tu. Asir dengan asr. Kemudian tuan-tuan, dalam surah Al-Asr, Allah kata manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Ini untuk diri dia.
dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni dakwah, dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang ni dia kena pesan pada orang lain. Jadi maksudnya amalan berhubung dengan orang lain. Dia mengingatkan orang lain, dia mengajar orang lain, dia menegur orang lain. Ini yang disebut sebagai amalan yang berhubung dengan orang lain. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, okey, daripada Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi SAW bersabda, seorang mukmin itu, orang yang beriman itu ialah orang yang boleh memberi dan orang yang boleh menerima. Orang beriman ni orang yang dia boleh bagi dekat orang lain kebaikan dan dia juga boleh menerima kebaikan. Bukan dia duk terima saja, dia pun kena memberi. Nampak? Itu orang yang beriman. Tidak ada kebaikan orang yang tidak boleh memberi. Maksudnya orang yang tak boleh memberi manfaat pada orang lain ni, tak ada kebaikan pada dia. Orang tak boleh menumpang kebaikan dia. Apa pun tak guna. Ada pun tak lebih, tak ada pun tak kurang. Yang ni kita tak mau. Ada pun tak lebih, tak ada pun tak kurang. Dia tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Maksudnya tak ada manfaat, tak bagus. Nampak? Kan? Okey, jangan sampai orang tak perasan kita tu ada. Dia ni pagi ni pergi mana? Pasal apa? Tidak, dia duk basuh cawan ni. Hari ni cawan tak basuh ni. Nampak? Orang sedang. Pasal apa? Pasal dia kalau ada, dia membantu. Maksudnya kehadiran dia itu dirasai. Kehilangan dia itu diketahui ataupun orang perasan dia tak ada. Tapi kalau dia tak ada pun orang tak perasan, memang dia ni tak berguna seduit. Dalam bahasa mudah lah. Kita memang awak hari ni pintu tak buka lagi ni. Dia demam. Nampak? Maksudnya dia ada jasa lah. Pasal apa kotor sangat ni? Kawan ni 3 hari dah tak main ni. Maksudnya dia ni bagus lah. Ada manfaat pada orang lain. Nampak? Tapi tuan-tuan, kalau tak ada manfaat pun, janganlah sampai kacau orang. Dia ni memang tak ada. Kalau ada dia pun tak apa. Tapi kalau tak ada dia pun tak apa. Itu tak mahu kan? Okey. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Tuhan sayang adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Amalan yang paling Tuhan suka, amalan yang menyebabkan orang lain merasa bahagia. Amalan yang orang lain rasa bahagia. Apa dia? Sesuatu yang bila kita buat, orang rasa seronok. Orang rasa seronok. Apa dia? Mungkin sedekah, mungkin kenduri, mungkin hadiah. Bila kita buat, orang seronok. Nampak? Kan? Kemudian kata Nabi lagi, orang yang Tuhan suka, amalan yang Tuhan cinta, ialah seseorang yang mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutang orang, menghilangkan rasa lapar. Nampak? Tu semua berkait dengan orang tu. Dia pergi hilangkan kesusahan, selesaikan hutang orang lain, dia menghilangkan rasa lapar. Kan? Bukan dia mai tu melapakkan lagi. Nampak? Okey? Kemudian kata Nabi kata ni, Nabi kata, aku suka berjalan bersama dengan saudaraku. Maksudnya Nabi kata, aku suka keluar, pergi berjalan cari orang susah, pergi tolong, daripada beriktikaf di masjid aku ini selama sebulan. Kalau dia iktikaf, orang lain bukan boleh apa. Bagus, memang bagus. Tuan-tuan iktikaf setahun pun, dia kata aku nak masuk dalam masjid ni, banyak duk cari. 2023 pula baru nak keluar. Memang bagus. Tapi untuk dia,
Satu orang mungkin dia tak duduk di masjid, dia main sembahyang lohor, habis dia balik. Tapi dia keluar dalam melakukan kebaikan. Berapa puluh orang yang apa dia ni mendapat kebaikan. Ini bagus tuan. Macam sahabat kita, saudara kita yang baru meninggal. Saudara Rashid rahimahullah. Kan? Dia meninggal, saya dimaklumkan dia pergi mengambil bantuan di Kuala Perlis tu untuk diedarkan kepada orang. Dan dia penat, habis penat tu setelah dia menanggung berah berapa puluh kampik tak tahu, dia pergi ambil untuk diedarkan. Ini kita mau. Mungkin tak banyak salat kita, tak banyak Quran kita, tapi ada manfaat, ada kebaikan. Sehingga di hujung usia, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan tu dan menjadikan dia sebahagian daripada jariah yang diterima di sisi Allah. Jadi kita kena ada semangat tu. Kan? Jangan berpeluk tubuh. Dia tak apalah aku. Cukup waktu aku pergi masjid. Tu untuk Tuhan memang suka. Tapi ada benda yang Tuhan lagi suka. Iaitu apa? Memenuhi keperluan, membantu keperluan orang lain. Kemudian ada hadis lagi. Ini hadis ni memang kita kena baca kerap ni. Musim-musim law ni kita kena baca. Hadis yang ketiga. Apa dia? Siapa-siapa yang tanam satu pokok ataupun tanam satu tumbuhan, kemudian dimakan oleh binatang, diambil oleh orang, burung ke apa ke, melainkan kesemuanya menjadi sedekah. Nampak? Hadis riwayat Muslim. Ada orang tanya, boleh tak kita nak pergi ambil pokok yang duduk dalam taman tu? Kadang-kadang orang yang dalam taman ni dia tanam. Pokok yang dia tanam dalam taman tu bukan pokok dia. Mana-mana orang yang tanam pokok dalam public, kawasan perumahan awam ke kawasan orang lain ke, kita boleh pergi ambil. Boleh makan, bukan pokok dia. Kan? Ada orang tanam jambu ke, tanam pelam ke apa ke, kita pergi ambil. Tak payah minta izin pun tak apa, pasal dalam tanah awam. Tapi dia yang tanam tu pun memang bagus lah, pasal apa? Memang dia nak bersedekah lah. Tapi yang dalam tanah orang jangan duk pergi balas tak tahu malah pula. Saya pergi ambil ustaz, pasal apa? Nak membantu dia. Nak untuk memberi sedekah pada dia. Berapa biji ambil? Cerah. Kalau ambil sebiji dua tu munasabah tengok. Ini cerah sangat kau tu. Nampak? Jadi tak rugi. Nampak? Setengah-setengah orang pun dia bukan tanam kerana dia nak makan. Tapi tanam kerana nak sedekah. Allahu Akbar. Ini besar. Nampak tak? Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, pasal apa amalan bela anak yatim, bantu janda dengan orang miskin tadi ni besar? Kerana dia masuk dalam tajuk ni lah. Amalan yang berhubung dengan orang. Amalan yang berhubung dengan orang. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok, apabila kita mati, saya dan tuan-tuan mati esok lusa ni, ada 3 amalan. Apa dia? Sedekah jariah, yakni wakaf. Yang ni berkait dengan orang. Yang kedua ilmu yang kita ajar. Yang ni juga berkait dengan orang. Anak yang kita tinggalkan, ini juga berkait dengan tiga benda ni, dia berkait dengan. Pasal apa dia tak ada dengan kita? Dah kita mati nak mayang mana? Yang putih tu kita. Pasal bila kita mati putih lah. Mayang tak boleh, puasa tak boleh. Kita tu putih. Tapi amalan yang kita buat kepada orang, selagi mana kawan tu duk ada, tak putih ya. Pasal itu tuan-tuan, cerdik dan hebatnya satu orang manusia ni, dia buat benda yang berkekalan, iaitu benda yang berhubung dengan orang. Selagi mana orang duk manfaat, memang nampak rugi. Wakaf ni nampak rugi. Tapi banyak bila saya terlibat dengan wakaf ni, saya jumpa macam-macam orang yang dahsyat. Satu hamba Allah, baru ni kita maib dapat, tak baru sangatlah dapat. Satu hamba Allah dia buat 2 biji banglo depan Masjid Alwi. Depan Masjid Alwi tu, belakang Bomak Cafe tu. Satu rumah kalau kita nilai mungkin mencecah 400,000. Dia buat siap.
2 biji. So ada berapa? Total lebih kurang 800,000, 700-800,000. Dia wakafkan rumah tersebut dalam tengah-tengah bandar Kangak, depan masjid. Siap 2 biji banglo dia sedekahkan, wakaf bernilai 800,000. Siap. Baru, bukan yang kita buka pintu cermin lekang. Kita buka pintu dengan cermin-cermin terbuka. Faham tak? Nampak? 800,000. Kalau buat homestay tiap-tiap bulan boleh. Langkang tak? Bukan dalam hutan mana nak sampai tu. Dia boleh bagi. Sign, serah. Ada juga yang orang kita saya jumpa 7 tahun dah duk niat nak bagi. Sampai kita pun mesyuarat tak berhenti Zat. Saya nak bagi ni. Jumpa pula saya nak bagi ni. Jumpa pula saya nak bagi ni. Tak apalah. Biar mati dulu lepas tu baru bagi. Kan? Nak apa? Lepas mati kita mesyuarat lain. Nampak? So ini soal apa? Bukan saya kata kita semua kena bagi rumah. Tak. Itu ikut kemampuan lah. Ikut kadar iman. Tapi saya nak bagi tahu manusia ni bila dia nampak mati tu atau dia nampak syurga tu, yang lain baru nampak kecil. Nampak? Jadi yang kita duk nampak besar ni kerana masih lagi tak nampak syurga tu. Okey, nampak? So tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi hadis-hadis ni menunjukkan kepada kita tentang kelebihan orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Akhirnya kita tutup hadis ataupun perbincangan kita pada malam ini. Apa dia? Saya tahu pagi. Tapi pasal apa saya sebut malam? Tok Guru bukan silap. Saya nak tengok tuan-tuan fokus tak fokus isi ceramah saya. Jadi oleh kerana tuan-tuan tegur, artinya tuan-tuan dengarlah. Okey. Cuma sekarang ni menolong janda anak yatim ni, menolong janda anak yatim dan orang miskin ni disyarahkan oleh para ulama banyak cabang lah. Banyak cabang. Yang pertama, ni kesimpulan lah. Yang pertama, dipahami menolong tu kita tak semestinya belah. Tak mestinya kita pergi belah. Tak macam tu lah tolong janda pun banyak cara. Tak mestinya. Ada di kalangan sahabat yang bantu dengan menikahi janda tu. Itu satu cara. Kalau kita tak menikah pun, kita memenuhi al-mu'nah, yakni keperluan pun boleh. Termasuk juga anak yatim. Mungkin kita tak ambil duk dengan dia. Kita tak ambil duk dengan kita. Tapi kita membantu menguruskan kehidupan dia. Perbelanjaan dia, keperluan dia ke apa, boleh. Kan? Bukanlah maksud kita pergi ambil duk dengan kita tu, itu satu pilihan. Tapi mungkin kita pergi, dan sekarang ni banyak rumah-rumah anak yatim. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena ingat, ni juga last saya nak sebut ni, anak yatim ni, dia bukan asnaf zakat. Jadi, tak boleh bagi zakat pada anak yatim. Kecuali anak yatim tu asnaf. Macam mana? Anak yatim tu miskin. Anak yatim tu miskin. Atau anak yatim tu orang yang belajar, student. Dia masuk dalam kategori di jalan Allah lah. So, dia boleh bagi. Tapi kalau dia semata-mata anak yatim miskin pun tak, belajar pun tak, kita tak bolehlah bagi duit zakat. Pasal dia bukan asnaf. Pasal itu kita buat peruntukan anak yatim khas. Walaupun kita tak boleh bayar zakat kepada dia, tapi kita boleh bagi sedekah. Tapi sedekah anak yatim ni antara sedekah yang paling besar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini baru hadis yang pertama. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan sambung hadis-hadis yang berikutnya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada satu amalan yang berkait dengan orang, ada manfaat pada orang lain yang kita buat sebelum kita mati. Nampak? Aqulu ma sami'tum astaghfirullah. Cuma saya nak jawab satu soalan yang ditanyakan. Ini sebelum saya terlupa. Berhubung dengan cara kita melupuskan Al-Quran yang lama. Yang pertama tuan-tuan, masjid-masjid kena tengoklah
Al-Quran yang lama kadang-kadang dia dah tak tengok duduk di situ elok. Al-Quran yang lama-lama ni, macam mana kita nak lupus dia? Mengikut pandangan dalam ulama dalam mazhab Syafi'i, juga sebahagian mazhab yang sependapat, mereka berdalilkan perbuatan Sayyidina Uthman bakar Al-Quran. So tuan-tuan, kumpulkan Al-Quran atau kitab-kitab agama ataupun benda-benda yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran, cara tuan-tuan nak lupuskan dia, dah terkoyak, dah makanan-makanan, dah reput ataupun semua, himpun, bakar. Pasal ini yang dibuat oleh Sayyidina Uthman. Mazhab Syafi'i ambil perbuatan Sayyidina Uthman tu jadi dalil, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bakar. Bila bakar, abu dia nak buat macam mana? Abu dia tuan-tuan tanam pun boleh. Sebahagian dia pituk di laut. Cuma wallahu a'lam, ada di kalangan alam sekitar ni, dia bagi tahu bila abu tu pituk dalam laut, dia menyebabkan masalah pula pada hidupan laut. Abu tu masalah pada hidupan laut. Jadi saya ingat abu tu tuan-tuan pergi tanam ke, pergi buh mana-mana, kan? Seelok-eloknya elokkan pergi ke laut lah. Ada kesan pula. Wallahu alam. Tapi itulah ceritanya macam mana tuan-tuan nak lupuskan Al-Quran. Banjir umpamanya dah tenggelam, kan? Dah masuk selut, nak baca pun kembang. Dulu masa duk elok tak baca, dah kembang baru nak baca. Kan? Jadi tuan-tuan pergi bakar lah, kan? Ada Dr. Abdul Basit, dah pondok dia di Kelantan tu, tenggelam, banjir, tenggelam. Berlori-lori. Dia satu lori ke dua lori kitab-kitab apa semua dibawa dan dibakar. Kan? Dibawa dan dibakar. Nampak? Jadi ini cara kita nak melupuskan Al-Quran ataupun kitab-kitab yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sarapan?